Sekarang kita dah dapat kos belian. Seterusnya, okey, awak lihat kolom kedua ni, inventory awal dan kos belian. Okey, jumlah ni jumlah pula. Amount ni kita akan tambah inventory awal tambah kos belian. Okey, cikgu ulang. Inventory awal tambah kos belian. Kita tambah Okey, saya garis dan kita akan tambah, letak di bawah dulu 52750. Hasil tambah tu letak di bawah kos belian tu. 52750 sebab ada lagi pengiraan-pengiraan lain. Okey, 52750 ni adalah kos barang untuk dijual. Okey, kos barang untuk dijual. Bagaimana nak dapat kos barang untuk dijual kalau keluar dalam soalan objektif? Inventory awal tambah kos belian. Bagaimana nak cari kos belian? Belian tolak pulangan belian dapat belian bersih dan tambah beberapa 4 kos yang terlibat. Dapat kos belian. Bagaimana nak cari belian bersih? Belian tolak pulangan belian. Okey? Sekiranya awak hanya ada belian bersih sahaja, seperti yang cikgu sebut di video sebelum ni, belian bersih kita terus letak di kolom yang kedua. Kemudian awak jumlahkan. Letak di kolom kedua ni, bila sampai kolom kedua ni kita kena jumlah dengan inventory awal. Apa-apa sahaja. Belian bersih kalau ada, ataupun kalau tak ada pulangan belian. Belian letak terus di kolom yang kedua. Semuanya bergantung kepada soalan awak. Okey, ni cikgu bagi contoh sekiranya belian bersih sahaja, awak jumlah, awak type lah ataupun awak tulislah kos barang untuk dijual 49550. Sama je, cuma dari segi penyediaan dia akan berbeza bergantung kepada soalan. Sebelum ni kos belian tambah inventory awal. Sekarang belian bersih tambah inventory awal. Semua bergantung kepada soalan. Okey, kalau begini pula bagaimana? Belian, ada belian saja terus masuk di kolom yang kedua dan awak tambahlah inventory awal dengan belian. Awak akan dapat jumlah sebanyak 51450. Butiran samalah kos barang untuk dijual. Okey. Kalau dalam objektif dia tanya bagaimana nak kira kos barang untuk dijual, dia hanya bagi butiran, dia hanya bagi inventory awal. Kebat, contoh soalan kebat. Dia tak ada pulangan, dia tak ada angkutan masuk duty atas belian, tak ada. Awak janganlah pula stres, janganlah pula keliru. Mana benda-benda yang lain, tak perlu. Awak hanya faham konsep dia. Faham konsep format akaun perdagangan ni, awak boleh jawab soalan objektif tu. Okey, kalau kes ni inventory awal tambah belian sajalah. Kalau soalan tak menyatakan item-item yang lain. Okey, semuanya bergantung kepada soalan. Kita sambung lagi. Kalau awak perasan di sini, saya bermula dengan kos jualan tau. Sebab tak muat. Cikgu skip yang jualan bersih tu. Tapi dalam jawapan awak sekarang memang ada jualan bersih. Jualan tolak pulangan jualan. Memang ada. Okey, seterusnya setelah kos barang untuk dijual, awak kena tolak inventory akhir. Okey, boleh guna simbol tolak dalam kurungan, tulis inventory akhir. Boleh tulis sekarang. Okey, cikgu jelaskan sedikit berkaitan dengan inventory akhir ni. Inventory akhir ni kalau awak tengok soalan awak memang tak ada dalam imbangan duga. Dia tak akan wujud dalam imbangan duga. Ia hanya ada dalam maklumat tambahan. Okey, inventory akhir ia merupakan pengiraan stok barang niaga dalam perniagaan kita. Kita kira pada akhir tahun perakaunan. Okey, dia tak akan termasuk dalam imbangan duga. Imbangan duga ni ia adalah ia mengandungi senarai akaun-akaun daripada dokumen, buku catatan pertama, pos kerja, tutup akaun, baru imbangan duga diwujudkan. Tapi inventory akhir akan dikira dalam kad stok. Dia ada dalam kad inventory. Okey, bila ada dalam kad inventory, pengiraan dia akan diasingkan. Bila diasingkan, memang tak akan dimasukkan dalam imbangan duga. Sebab kad inventory ni tak mencari baki BB, baki HB. Ia mencari nilai terkini inventory yang ada sebelum akaun berakhir. Ataupun sebelum tempoh perakaunan berakhir. Okey, sekiranya dalam soalan awak ada beri 2 nilai inventory, biasanya dia akan berikan pada nilai kos dan nilai pasaran. Okey, awak ambil RM yang paling rendah.
Okey, nilai yang paling rendah. Kebiasaan nilai kos biasanya lebih rendah daripada nilai pasaran. Tapi ada juga nilai pasaran yang lebih rendah daripada nilai kos. Kita ambil paling rendah. Kenapa? Dalam penyediaan akaun perdagangan, dalam perakaunan ni, kita akan cuba cari kos yang paling minimum untuk pengiraan untung bersih nanti. Kita akan cari kos yang paling minimum. Okey? Kita tak akan ambil kos yang tinggi. Sebab nanti kita nak dapatkan untung bersih di akhir nanti, kita akan dapat untung bersih yang betul-betul actual. Okey, kos yang paling minimum. Okey, kalau ada dalam kalau soalan awak, inventory akhir tu diberikan satu nilai, tak ada masalah. Awak ambil je nilai tu. Tapi kalau ada soalan yang berikan dua nilai, iaitu harga kos dan harga pasaran, awak cari nilai yang paling rendah. Kebiasaannya harga kos ni paling rendah lah. Tapi ada juga harga pasar yang paling rendah. Okey, kalau kalau cikgu nak jelaskan tentang ekonomi berkaitan dengan inventory akhir ni memang tak habis. Apa pun boleh rujuk kepada guru awak berkaitan dengan nilai inventory akhir ini. Okey, sekarang cikgu nak record. Inventory akhir dalam soalan cikgu adalah 12,000. Okey, so kos barang untuk dijual tolak inventory akhir. Okey, jumlah tu awak kena masuk di kolom yang ketiga. Wajib masuk kolom ketiga. Jangan masuk kolom kedua, jangan masuk kolom satu. Kos barang untuk dijual, tolak inventory akhir, jumlah 40750 masuk di kolom yang ketiga. Ikut tu memang step, memang langkah dia. Kenapa cikgu? Nantilah cikgu explain sebab apa. Tak perlu tanya lagi. Cikgu pun susah nak explain penggunaan kolom ni. Tapi sekarang cikgu dah tunjuk satu persatu, bermaksud awak dah boleh nampak penggunaan tiga kolom ni. Okey? Okey, cikgu sambung. 40750 ni adalah kos jualan yang kita nak cari sebelum ni. Kan kita nak cari kos jualan sebelum ni. Akhirnya kita dapat juga nilai kos jualan 40750. Kena tulis perkataan kos jualan. Kalau tak tulis maka awak memang tak ada. Okey. Jadi nak dapatkan kos jualan, awak kena ada inventory awal, cari belian. Kalau ada kos-kos yang berkaitan dengan belian, tambah, awak akan dapat kos belian. Kemudian kos barang untuk dijual dan akhirnya awak cari inventory akhir. Jadi dengan penerangan ni, cikgu harap awak boleh nampak satu persatu. Buat satu persatu. Jangan awak robas sangat. Buat satu persatu.